Ni yang penunjuknya kan? Pinjam kat dia. Ambil. Saya tak maaf. Saya tak edahkan. Baik. Ambil kat bagus tak datang. Ni kan ni ada borang dia yang tajam. Sekarang ni yang tajam. Kita tajam tu dia tajam. Mana-mana pun dia. Dah buka dah ikat. Ha? Dah buka. Ada kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan di atas kurniaan rezeki yang Allah berikan kepada kita pada pagi yang penuh berkah ini, dapat kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama berkongsi ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah, dipermudahkan segala urusan amal ibadah kita, dimudahkan urusan kita tak muka bumi ini semata-mata mencari keampunan dari sisi Allah Taala, insya-Allah. Jadi untuk berkati kita kelas kita pada pagi ini, kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair. Amin. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian kita, iaitu masih lagi selepas kita dah habis dah kan bagian syurga kan, mengenal syurga. Sekarang kita masuk dalam tajuk baru. Sifat syurga habis sudah dah? Oh belum, sampai dekat ni muka surat. Betul. Hari ini kita bab mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah habis dah mengenal syurga, okey? Hari ini kita masuk dalam tajuk baru, iaitu mengharap rahmat Allah. Kenapa kita ni hidup mengharapkan rahmat Allah? Al-Fatihah Bulaih rahimahullah berkata bahawa Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kaum mukminin tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya dan rahmat amal soleh. Sebab sesiapa yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mestilah beramal mengikut petunjuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi ini sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan segala kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut, yakni kalau tidak diterima,
dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul segala permohonan kita. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat kepada orang-orang yang elok amalannya. Maksudnya dekat sini kita hidup ialah memerlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan rahmat Allah Taala lah yang akan menjadikan amal-amal kita ni sama ada diterima atau tidak diterima. Jadi maknanya setiap perbuatan kita, setiap amal soleh yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kita mengharapkan rahmat Allah. Kerananya ialah tanpa rahmat Allah tak mungkin kita punya amal jariah ataupun amal soleh kita itu akan menjadi penyebab untuk kita ke syurga. Tu kita kata rare tu. Apa dia? Rare tu. Sebab tu kita nak masuk syurga dengan redha Allah, bukan dengan amal kita. Sebab kalau ikut amal kita tak tahu nak mana je amal kita, kan? Dan kita pun tak tahu yang mana yang Allah terima, yang mana Allah tak terima. Jadi kita perlukan redha Allah, iaitu rahmat Allah. Jadi untuk nak mendapatkan rahmat Allah ini, Allah Ta'ala mengingat kepada kita bahawa setiap perbuatan amal ibadah kita itu hendaklah yang terbaik. Barulah kita mendapat rahmat Allah. Tapi kalau kita buat sambil lewa saja, kata janji buat saja, kita takut kita syok sendiri. Kan kita rasa banyak dah aku buat dah, kan? Rupanya tak ada satu pun yang Allah redha ataupun tak ada satu pun yang Allah rahmati. Jadi yang maksudnya perbuatan kita itu hanya atas dunia je lah, tapi di akhirat ni kita kosong. Sebab tu Allah ingatkan kita. Dia kata janganlah kamu berbuat kerosakan di atas muka bumi. Jadi maksudnya membuat kerosakan atas muka bumi ini, segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ini hendaklah kita pelihara bersama. Macam contohlah kan, nikmat udara. Kita bernafas ni kan? Kita bernafas. Jadi apa yang kita nak perlu jaga nafas udara ni? Iaitu janganlah banyak sangat melakukan pencemaran. Tapi kita sekarang ni terlalu terdedah dengan pencemaran. Yang menjadi apanya? Yang menjadi orang kata akibatnya pada siapa? Kita balik. Sebab kita bernafas kan? Kita bernafas. Allah bagi kita udara yang bersih, tapi orang kata keganasan kita, kerakusan kita ini menyebabkan udara itu jadi kotor. Macam contohnya Allah Ta'ala jadikan gunung ganang, bukan kan, hutan belantara tu ada sebab daripada pokok itu dia mengeluarkan oksigen. Jadi keracunan yang keluar daripada badan kita ini, daripada pernafasan kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni adalah racun. Jadi karbon dioksida ni akan diambil oleh pokok. Dia pula hidup menggunakan karbon dioksida. Mana kita antara kita dengan pokok-pokok ni saling bergantung. Tapi apa kita buat? Tebang. Sekarang ni mana ada bukit habis kentarah. Betul tak? Susah dah. Macamnya dulu kalau kita balik kampung kita rasa sejuk je kat kampung kan. Sekarang dekat kampung pun panas ya Rabbi. Sebabnya segala pokok-pokok tu habis je orang tebang. Ada je projeknya kan, Lebuh Raya lah apalah kan. Tapi sepatutnya walaupun kita nak buat projek, tapi kena ada juga pokok-pokok ni. Jangan dibuang semua kan. Itu yang Rasulullah kata di akhir zaman nanti akan timbulnya hutan-hutan batu. Iyalah sekarang ni kan, kat tengah bandar susahnya nak cari pokok-pokok dah. Yang adanya adalah bangunan-bangunan tinggi, pencakar langit. Itu ya yang Rasulullah maksudkan hutan-hutan batu. Jadi hutan batu ni boleh ke bagi kita oksigen? Tak boleh kan. Itulah yang kita agak sedih lah. Sebabnya hutan-hutan simpan pun banyak dah diteroka kan. Jadi maksudnya Rasulullah kata janganlah kamu membuat kerosakan. Begitu jugalah Allah Ta'ala bagi kita air sungai kan. Air sungai ni asal jernih tak? Jernih. Tapi kenapa sekarang dia jadi hitam pekat?
kekotoran tu kan, sampah buang dalam sungai. Lepas tu aliran-aliran daripada tempat tinggal, restoran apa semua kan, semua mengalir ke sungai. Jadi kita tak susah dah nak cari sungai yang jernih sekarang ni. Kalau nak pergi pun jauh-jauh kat dalam-dalam sana kan. Itu pun ada pula kes lain pula, kencing babi pula, kencing tikoi lah, tak tahulah mana datangnya kan. Tapi itulah dinamakan kerosakan di dunia. Jadi kita ni orang kata sama-samalah jaga. Kalau sampah tu kalau boleh, janganlah ikut suka kita nak buang kat mana kan. Kan sebabnya Allah tuntut pada kita nanti. Macam kita tempat tinggal kita hidup berjiran kan, kita hidup berjiran. Kita kena pastikan yang sampah kita ataupun aliran kita itu tak masuk kawasan jiran kita. Contoh kita beli kucing. Ya, kita suka beli kucing kan. Tapi pastikan kucing kita, taik kucing kita, kencing kucing kita itu tak sampai rumah jiran kita. Kadang-kadang kesian kan, jiran tak bela pun kucing, tapi dia terpaksa tanggung bau kan. Bau kencing kucing, bau taik kucing. Dia tahu bela kucing je, tapi dia tak jaga kebersihan. Itu semua jadi kita kena soal tu. Kita kena soal. Kan? Jadi kita hati-hatilah kalau kita memelihara binatang peliharaan ni. Begitu jugalah macam ayam, itik kan. Macam kat kampung kita tengok orang bela lembu, bela kerbau, biar je. Lepas tu atas jalan besar ni penuh taik lembu. Ya Allah, kita nak balik dah jadi MacGyver dah kita. Kesuk sana, betul masuk sini kan. Sebab nak elakkan daripada bermatum dia tu. Tapi dunia ni mungkinlah kita lepas kan. Tak adalah polis nak tangkap kita pun. Betul tak? Tak ada pun. Tapi di akhirat nanti kita akan dituntut semua tu. Jadi kita hati-hati. Bab yang Allah tak dah bagi kat kita, kita kena jaga elok. Kita jaga elok-elok. Betul dia kata, banyakkanlah berdoa. Kita ni dah buat amal soleh ni. Jangan lupa berdoa. Minta dengan Allah. Ya Allah, terimalah solat aku ya Allah. Sempurnakanlah segala kekurangan dalam solat aku ya Allah. Sebab kita ni kita tak tahu solat kita ni sempurna ke tak sempurna. Tapi kita minta Allah sempurnakan juga kita ni solat. Minta Allah terima juga solat kita. Sebabnya solat ni sangat utama dalam kehidupan kita. Sebab akhirat nanti kita kena tahu, yang kita tahu yang mula-mula disoal adalah bab solat. Sebab tu kita minta sangat dengan Allah. Biar Allah terima solat kita. Kan? Biar Allah sempurnakan segala kecacatan di dalam solat kita. Jadi kita kan kalau dalam doa solat witir kan kita doa yang macam tu. Ya Allah, terimalah solat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami kan. Dan sempurnakanlah segala kekurangan kami. Maknanya dalam amal ibadah kami. Itu kita doa tu dalam solat sunat witir. Sebab tu Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat witir ni. Sebab dia ibaratnya ialah kita merangkulkan keseluruhan sehari-harian yang kita buat, amal kita ini, kita minta Allah terima. Sama ada kebaikan apa pun yang kita buat, sama ada amal apa yang kita buat, minta Allah terima juga. Dan minta Allah sempurnakan segala kekurangannya. Okey, seterusnya dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah iaitu surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maknanya bagi orang-orang beriman, dia kata bagi orang-orang yang beriman
apabila kamu berjuang untuk menegakkan agama Islam, termasuklah kita yang orang kata yang sentiasa menjaga apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Itu kita sebenarnya samalah, maknanya kita memperjuangkan agama Islam. Yang di mana kita mengaku Allah itu Tuhan kita yang Esa. Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Jadi kita akan ikut apa yang Allah perintahkan dan ikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semata-mata untuk apa? Untuk mendapat rahmat Allah. Apa yang kita buat tu bukan untuk orang lain ataupun dengan niat yang lain, tapi semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, lepas sebenarnya Allah Taala kata, ingatlah Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kan? Jadi selain daripada kita mengharapkan rahmat Allah, kita juga mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni dua saja tujuan hidup kita. Pertama, dapat rahmat Allah. Kedua, dapat pengampunan daripada Allah SWT. InsyaAllah kalau dua perkara ini kita dapat daripada Allah, maka syurgalah balasan kita, insyaAllah. Kan? Sebab tak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang dapat tak ada yang boleh menerima segala amal ibadah kita ini melainkan dengan rahmat Allah. Jadi pegang dua perkara ini, iaitu pertama kita mengharapkan rahmat Allah, kedua kita mengharapkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Sama ada dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, dosa yang kita buat dengan sengaja atau tak sengaja, sama ada yang ingat ataupun terlupa, yang terdahulu, kini serta akan datang. Kita harapkan Allah ampunkan segala-gala dosa kita. Ya. Okey, seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang tidak melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa. Maksudnya dekat sini ialah Allah itu berfirman, dia kata wahai Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia kata hamba-hambaku. Hamba-hambaku maknanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apabila kamu telah melampaui batas menzalimi diri kamu sendiri. Maksudnya kita ni kan selalu zalim diri kita sendiri. Tak ada orang zalim kat kita pun. Kita zalim diri kita sendiri, kan? Maksudnya apa menzalimi diri sendiri ni? Maksudnya ialah kita mempergunakan nikmat yang Allah bagi itu bukan pada jalan yang Allah redha, tapi kita gunakan untuk jalan yang Allah murka. Contohnya dia kata pada mereka yang suka melakukan maksiat, malahan tidak pernah berasa bersalah pun dalam melakukan maksiat. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya pintu pengampunan itu sentiasa terbuka. Maksud dekat sini Allah bagi peringatan pada kita. Walaupun kita ni banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa, tapi jika kamu, dia kata, kamu sentiasa mengharapkan rahmat dan pengampunan dari sisiku, maka mohonlah ampun, pasti aku akan ampunkan. Ini dia. Dia kata sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha mengasihi. Maksudnya dekat sini, walaupun kita ni banyak buat salah, banyak buat dosa, kan? Lepas tu orang kata apa? Kurangnya amal-amal kita. Tapi kalau kita ikhlas, kita sedar, kita insaf, kita bertaubat bersungguh-sungguh, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah ampunkan kita.
Sebab sifat Allah Ta'ala itu ialah dia adalah maha pengampun, lagi maha mengasihani. Jadi kita ni, apa tugas kita sekarang ni? Maknanya ialah selalulah bertaubat. Bertaubat itu tak semestinya kita solat taubat. Beristighfar itu juga adalah taubat. Dan lagi mulia taubat kita ialah apabila kita nekat meninggalkan segala yang telah kita lakukan sebelum ini. Macam contohnya kan, kita tahu kita banyak buat dosa. Contohnya kita ni suka tipu-tipu orang, kan? Suka tipu-tipu orang. Tapi kita dah bertaubat, kita memang tak buat dah. Kita tinggalkan terus dah. Kita tinggalkan terus dah perbuatan yang tidak baik. Itulah taubat yang paling tinggi darjatnya. Tinggi darjatnya. Jangan taubat buat balik, taubat buat balik, kan? Macam dia malam tadi nangis-nangis minta ampun, kan? Pagi ni lah balik maki orang. Itu tak boleh lah macam tu. Itu tak boleh lah macam tu, kan? Maksudkan kita bertaubat ni, bertaubat sungguh lah. Malam tadi kita dah taubat, minta pagi ni kita jadi baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Walaupun Allah itu maha pengampun, janganlah kita ambil kesempatan lah, tak apalah, nanti minta ampun balik. Jangan ni, jangan macam tu. Maknanya kalau kita dah bertaubat, kita dah bersungguh mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak di atas segala kesilapan kita. Contohnya lah, ya Allah, aku dulu ya Allah masa muda, ya Allah lalai, ya Allah aku banyak tinggal solat, ya Allah aku tak tutup aurat, ya Allah aku mungkin macam-macam lah, kita je yang tahu. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah ampunlah dosa-dosa aku, ya Allah terimalah taubat aku, ya Allah sungguhnya ya Allah aku berjanji, ya Allah aku tidak akan mengulangi segala perbuatanku yang telah lalu. Janganlah bila dah tu kita masih lagi tak berubah, tak guna lah, kan? Okey. Jadi maksud dekat sini dia kata untuk orang yang melakukan kesilapan adalah mohon bertaubatlah dan mohonlah ampun sebanyak-banyaknya di sisi Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah itu adalah maha pengampun sifatnya, lagi maha mengasihani. Seterusnya firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang telah membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kitabnya? Kitab Al-Quran. Dan tetap mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepadanya secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Maksudnya ialah tuntutan pada kita dikata apa? Sesungguhnya orang-orang yang selalu selalu membaca kitab Al-Quran ini, dia kata sifat dia apa? Yang pertama dia kata dia sentiasa menjaga solat. Lepas yang kedua ialah dia mendermakan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada dia. Yang Allah berikan kepada dia, sama ada secara sembunyi atau secara terbuka. Sembunyi itu maknanya tanpa diketahui oleh orang lain. Secara terbuka ini kadang-kadang ada sebab secara terbuka. Macam contohlah terbuka ni, macam nak buat wakaf masjid. Dia kata satu kaki harga dia RM50 contoh, kan? Jadi kita pun kita kan kena cakap lah dengan berapa kaki kita nak. Itu namanya terbuka. Yang sembunyi ini adalah kita sendiri masukkan, kita sendiri bagi tanpa diketahui oleh sesiapa pun. Jadi maksudnya tuntutan kita pada dua perkara ini, dia kata mereka dengan amal yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan. Maksudnya ialah apa yang kita lakukan tu, iaitu yang pertama menjaga solat. Iaitu orang yang baca Quran ni, dia kata yang pertama dia jaga solat. Lepas tu yang kedua dia menjaga harta dia. Menjaga harta tu maknanya dia tak kedekut. Dia tak kedekut. Maka Allah Ta'ala kata kedua-dua perniagaan ini tidak akan merugikan kita pun.
Maksudnya apa yang kita buat itu bukan dapat kepada Allah, tapi dapat balik kepada kita. Kita solat dengan elok, dengan sempurna untuk siapa? Untuk kita. Kita buat sedekah banyak-banyak untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi pengharapan kita ialah Allah terima tu saja. Bukan kita mengharapkan apa yang kita buat ni adalah untuk tontonan manusia, untuk dapat pujian manusia, tapi adalah untuk mendapat rahmat Allah. Sebab hanya dengan rahmat Allah sajalah amalan kita ini boleh diterima. Kalau tak boleh. Kan, kalau tak boleh. Penat kita buat kan, puasa Isnin Khamis, tapi mulut tak kata diam. Mulut tak kata diam. Kan? Kita puasa Isnin Khamis ni paling baik ialah diam je. Diam je. Kecuali lah orang jamu kita. Kecuali orang jamu kita kan. Kita ni ada dua pilihan kalau puasa sunat ni. Kalau jamuan itu telah ditetapkan, telah dijanjikan awal, maka kita tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Tapi jika sekiranya kita dah puasa tapi tanpa orang kata disengajakan, kawan kita berjamu, kita ada dua pilihan. Sama ada yang pertama, kita mengaku kita puasa, ataupun yang kedua, kita cakap okey. Aku ambil tapi aku nak makan kat rumah lah. Nanti aku nak makan kat rumah, boleh tak? Aku rasa kenyang lagi. Aku nak makan dekat rumah. Tak apa, aku ambil sikit. Tapi dekat rumah nanti aku makan boleh? Mesti masjid, takkanlah kawan kita nak marah kan? Jadi masjid ada dua pilihan. Sama ada nak umumkan ataupun kita buat cari jalan untuk tanah umum. Sebab kita takut nanti, sebab puasa sunat Isnin Khamis ini adalah orang lain semua makan. Tak? Orang lain semua makan, kita je tak makan yang puasa ni. Jadi kita takut kita jadi ria. Kita takut jadi ria. Orang lain sedap-sedap makan, kita pun cakap, ya, kita puasa. Kan? Sorry I puasa. Kan? Jangan gitu. Kita diam je. Kecuali memang orang tanya dengan ikhlas. Dia tengok kita diam je kan. Angkat puasa InsyaAllah. Macam itulah kan. Jadi jangan jadikan amal-amal kita yang tersembunyi ini sebagai satu loncatan untuk kita memandang orang lain rendah. Faham tak? Macam contohlah, kita ni jenis suka bangun malam, suka orang kata tak pernah tinggal tahajud gitu. Tapi bila orang lain bercerita, macam contohlah dia kawan kita cakap, saya kan jarang-jarang bangun, penat sangat. Contohlah kata kan, saya jarang-jarang bangun sebab saya rasa letih sangat. Kadang tu tak sedar kat tu kan. Kita dengan bangganya, I tak, I pukul 3 je I bangun dah. Kan? I pukul 3 bangun dah. I harap I istiqomah lah sampai habis kat nyawa I. Jangan macam tu. Kita bagi semangat je kat dia. InsyaAllah. Tak apa, kita mula perlahan-perlahan dulu. Kalau kau tak mampu nak buat awak pukul 3 pagi, kau buatlah pukul 4. Tak buat pukul 4, kau buat pukul 5. Tak lalu pukul 5, pukul 5.30. Tak lalu 5.30, 5.45. Pukul 6 subuh. Masih kita bagi kawan-kawan kita semangat. Tak payah kita kutuk ataupun kita mengeluarkan diri kita ni, tak perlu. Sebab bila yang tu kita akan masuk dalam golongan penyaga yang rugi. Kita menyaga, tapi orang lain niaga dapat untung. Kita menyaga dapat rugi, tak ada apa pun. Orang lain besok bakul penuh, kita buat bakul kosong. Kita bawa macam ni je. Orang lain macam tu nak bawa. Itu bezanya. Bila kita buat amal ini dengan tujuan untuk manusia, pujian manusia. Tapi kalau kita buat amal ini untuk nak dapat rahmat Allah, untuk nak dapat redha Allah, kan? Kita akan jaga, betul, kita akan jaga sebaik-baiknya. Sebelum boleh kita tak nak ada sikit pun ada dalam hati kita atau gaya kita ini menunjukkan kita seolah-olah riak. Kan? Itu yang paling kita kena jaga sangat untuk nak dapatkan redha
Redha Allah. Sabar macam dulu guru saya cakap ini. Kadang-kadang ada orang dia kata, solat bila di hadapan orang, di kalangan ramai orang punya sopan, tintin, kan? Tapi bila dia solat seorang, macam lipat kudu. Jadi apa makna kat situ tu? Maknanya yang dia buat tadi itu adalah sekadar lakonan untuk nak menarik perhatian manusia, bukan untuk nak menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Minta jauhkan daripada kita semua. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat tu biarlah orang kata macam mana kita buat seorang-seorang, macam tu macam mana kita buat depan orang, macam itulah juga kita buat seorang-seorang. Jangan kita depan orang kita buat gaya lain. Depan tak ada orang, kita buat gaya kita. Kita buat gaya kita. Yang rugi siapa? Kita yang rugi balik. Boleh tak tegur orang yang suka dekat tinggi itu kan? Selalu jangan cakap tinggi sangat. Boleh tak kita tegur? Boleh. Macam contohlah dia cakap tinggi kan, dia kata kita kan, contoh kan, kita kan. Kalau kita kasut, contoh kasut lah. Kita kaki kita kalau bukan kasut chikus, kan? Kita tak boleh pakai lah. Kalau kasut batas tak boleh lah, tak boleh. Apa kita cakap kat dia? Jangan cakap begitu. Kita cuma cakap alhamdulillah. Ada juga kasut yang boleh kita pakai. Cakap macam tu, lama-lama nanti kita perasan. Bila kita disebut je benda yang tinggi-tinggi, kita cakap alhamdulillah saya ada kenderaan nak tunggu kili. Alhamdulillah saya ada rumah untuk tempat tinggal. Apa je disebut tu kita lawan dengan alhamdulillah. Dah lama-lama nanti dia malu sendiri. Baru dia sedar, aku asyik cakap gini. Tapi kawan aku ni alhamdulillah. Kan? Dia kata alhamdulillah. Malu pula rasanya. Iya, kalau dia manusia normal, dia akan jadi sedar. Lama-lama nanti dia malu nak cakap dah. Sebab ada orang, memang betul kah? Ada orang dia selalu suka tinggi diri. Kita pun tak tahu kenapa dia suka tinggi diri. Kalau kita tinggi diri ni kan, tak. Bisa dan pun pernah urus Jenazah. Kita punya khusus jenazah. Silakan. Dah sampai jenazah? Sudah sampai. Belum bersiap kain. Oh, okey. Dua orang lagi siapa kak? Dua orang kita. Siapa lagi? Kak Nusa, Kak Nak, Kak Lin, Ustazah Yati. Okey. Okey kak. Okey. Ustazah belum ngajar kita. Alhamdulillah. Sebab apa? Benda ni kan, kalau macam mandi jenazah ni, kalau kita setakat praktikal kita tak buat, kita takkan dapat buat sampai bila-bila. Ustazah takut macam mana Ustazah? Jangan hilangkan takut tu kat selawat maknanya. Akak nak tapi takut. Hilangkan dengan selawat. Ya. Hilangkan. Dah ada rumah seorang lama aku tak tidur. Akak bayangkan apa? Entah. Ustazah, tapi sekarang dah kurang lah juga. Dulu Ustazah na'udzubillah, mak meninggal kan, esok tak berani bangun subuh. Akak memang penakut sangat-sangat. Tapi Allah takdirkan bila meninggal suami, jadi sedikit berani. Sebab anak bongsu kata tak nak pergi sekolah sebab nak teman mak. Lepas tu akak pun jawab, adik muda lagi, kalau adik tak sekolah kat duk asrama, nanti mak mati macam mana? Dek, mak akan mati paling-paling tidak cekik hantu. Jadi itu satu kekuatan kat saya. Tapi sekarang tak berani. Saya rasa nak buat, saya dah takut. Sebabnya akak bayangkan benda yang nak mati itu, jenazah yang tak bernyawa itu, dia akan buat ifat pada akak. Ya. Dia sebenarnya tak boleh. Dia jenazah, dia tetap jenazah lah. Maknanya dia manusia, sama macam kita, cuma dia tak ada nyawa. Kita tanam itu je. Dia jenazah, sama macam kita, tapi tak ada nyawa. Itu je.
Dulu Ustazah mula-mula sebab kita masa muda lagi kan, memang first kali pas kita khusus, dia bagi jenazah betul. Jenazah betul. Ustazah memang macam ni. Tak pernah kan. Tapi guru yang Ustazah tu dia kata, "Dek, kenapa yang gigil-gigil ni, Dek?" Kata, "Semua umur hidup saya tak pernah lagi mandi ke jenazah. Saya memang tak pernah mandi ke jenazah." Jadi dia kata, "Apa yang Adik rasa?" Tak tahu rasa apa. Rupanya bila dah jadi jenazah kita bayangkan benda lain. Bila dah jadi jenazah kita bayangkan benda lain. Sebab tu kita jadi takut. Kita jadi takut kan. Tapi berkat asuh kan, kita punya senior semua, dan lama-lama alhamdulillah lah. Kita kata kita pula rasa macam dalam hati kita rasa bertanggungjawab sangat pada jenazah tu. Kita doakan dia, kita minta dengan Allah kan, ya Allah lembutlah jenazah ni, ya Allah mudahkanlah aku nak mandikan dia, ya Allah ampunkanlah jenazah ni, ya Allah janganlah penyiksaan berlaku ketika aku memandikan dia, ya Allah. Sebab kadang kita takut juga, sebab kita mandi jenazah ni, orang kata jenazah bila dah jadi jenazah kita bercakap bisik pun seolah-olah berdebik katanya dia. Jadi iya Kak, jenazah ni bila dah jadi jenazah kita bercakap perlahan ni ibarat macam berdebik. Macam kita pegang jenazah tak boleh kasar. Sebab tu kita kena sarung semua kita punya tangan ni. Bukan tujuan apa pun, sebab kita takut, manalah tahu kuku-kuku kita ni kadang-kadang ujung-ujung dia ada macam keras-keras, dia ada tajam-tajam. Jadi sebab tu kita pakai sarung. Bila pakai sarung dia licin tau. Melicin kan. Apa tu sabun? Dulu pakai sabun buku, sekarang kita dah pakai liquid. Kalau sabun buku janganlah pula kita ambil sabun buku tu penyeng kat situ. Enggak, kita kena dekat tangan kita je. Dah buku elok baru kita lurut dekatnya badan dia. Ni macam itulah. Tak ada apalah Kak, insya-Allah. Akak kena berani. Kakak ni selawat banyak-banyak. Kan? Sebab kita nanti jadi jenazah juga ada. Betul kan aku sinam benda ni Kak ya. Ini tanya. Tak boleh kita nak dua orang dah jalan. Okey. Itu adalah bagian di mana rahmat Allah Taala ini dikatakan dalam menuntut, dalam melakukan setiap amal ibadah kita ini perlulah kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keberkatannya. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat 110. Dia kata firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, siapa aku tu? Allah. Hanyalah seorang manusia, maknanya sesungguhnya aku tu nama Muhammad lah ya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadaku. Maknanya Rasulullah kata kalau siapa yang mempercayai ataupun beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ia hendaklah ia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Jadi kita ni tak ada apa yang kita harap sebenarnya. Bila hidup kita buat untuk nak bawa mati, betul? Selepas mati kita nak bawa ke alam akhirat. Alam akhirat nanti apa cita-cita kita? Masuk syurga. Bila masuk syurga bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Lagi satu kita yang utama sekali kita nak bertemu dengan Allah. Itulah cita-cita kita sebenarnya. Jadi untuk nak menyempurnakan cita-cita kita ini, kata Rasulullah tak ada lain, iaitu mengerjakan amal soleh, kata Rasulullah. Amal soleh dan jangan menyengutukan dengan sesuatu apapun
Allah Ta'ala. Maknanya jangan menduakan Allah Ta'ala. Maksudnya kita tak ada perantaraan dalam peribadahan kita. Contohnya kan, kita kata kita nak bernazar. Contoh kita bernazar ni kan. Kita bernazar, kita kata selama anakku sihat nanti, kita nak bernazar, biarlah bernazar yang diredai Allah. Yang diredai Allah. Jangan buat perkara yang Allah tak redha. Macam contohnya kan, bunyi macam kartun je. Kalaulah ni nanti, kalau anakku sihat, pulih dia, sihat dia, aku nazar, aku botak kepala aku. Dia dah di perempuan, Allah redha tak tu? Allah tak redha. Tapi kalau misalnya kata kita bernazar, kita kata selamat aku sihat nanti, aku nak jamu kawan-kawan makan, aku nak bersedekah pada anak-anak yatim, itu Allah redha tak? Allah redha. Jadi maksudnya kita tak cari benda yang Allah tak suka. Jadi macam mensyirikkan Allah Ta'ala ini serupalah zaman-zaman dulu orang suka cakap kat pokok tu ada apa? Hantu. Kan? Nak pergi lalu dekat kebun, tok nenek, tak tahu tok nenek mana yang kita nak sembah. Betul tak? Nak cucu tompang lalu. Saya ingat lagi kecil dulu kan. Mak ni bila nak lalu ada mak Norin dah ada letak kat sini. Lepas tu ada tanah kosong kat situ. Bila sampai dekat situ je mak dia, "Adik, sebut adik." Apa ni? Macam ni. Tok nenek anak cucu tompang lalu kan. Lepas tu saya cakap dengan mak, "Mak, adik tak faham apa mak ajar." Dia kata, "Kenapa?" "Yelah, adik nak minta tok nenek mana?" Kan tok nenek mana, kita budak kan. Tok nenek mana nak minta mak? Adik tak tahu kat mana tok nenek tu. Lepas tu adik tahu, kita cakap, adik tahu abah cakap bila nak tolong, Allah tolong aku. Kan? Dalam mak kita diam. Dia diam lah. Dia kata balik agaknya dia sembang kot dengan suami dia agaknya kan. Tu besok tu, adik minta tolong Allah. Agaknya dia sembang lah kot kan. Sebab kita ayah dia ajar je ni, mak ajar macam ni. Jadi kita cakap, abah cakap kita kena minta tolong Allah. Dia cakap macam tu kan. Jadi mak dia kata, besok tu pergi, kalau pergi tolong dia, ikut dia. Adik minta tolong Allah, lindung adik dari gangguan syaitan dia. Bau betul. Kan? Itu maknanya dulu. Buat ada tanah kubur je mulalah. Jom pergi kubur Tok Nenek Jaya. Dulu kat kampung tu ada nama kubur Tok Nenek Jaya. Balutnya kain kuning. Ada je orang sakit pergi mandi kat situ. Lepas tu kita ni ada budak-budak nakal, lepas mandi orang kan letak duit kat situ kan. Kita apa lagi? Ambil. Tengok, akak bayangkanlah kak, dia letak kulit kuning, ada ayam panggang, ada duit. Kan benda tu berpagar kan, pagar. Letakkan tinggi besar nak makan. Baik kita yang budak-budak ni makan. Tadi tu kena satu terlibat. Masa tu yang masa makan tu kawan kampung kita lah. Yang elok makan kat belakang pokok. Dekat kanan kubur tu ada pokok besar. Belakang kubur tu kau elok makan ayam apa sekali. Ada pakcik tu datang tangkap dia. Dia rotan lah budak tu sebab dia agakkan benda tu dia dulu kan. Ustazah, dulu pun ada di Kuala Selangor rasanya ialah. Tapi itulah Ustazah, mungkin masa tu kita kan pengetahuan agama pun tak dulu. Padahalnya saya tengok orang kampung tu ustaz je pun namanya, tapi dia bawa anak-anak dia pergi kan. Tapi wallahualam bagaimana, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Dulu memang selalu dulu. Asal tu je, mak dia sakit atau dah sihat, dia orang akan letakkan niat dekat situ. Bawa mandi budak. Lepas tu bagi letak kulit kuning, ada ayam panggang kita pun. Itu syirik kan. Syirik. Itu yang dikatakan menduakan tadi. Ini yang kita kata menduakan Allah. Patutnya kita bersyukur pada Allah. Sebab Allah yang bagi sihat, yang bagi sakit pun
Allah. Patut gitu. Kan itulah orang kata dulu-dulu pengetahuan tu terlalu cetek. Dia orang lebih hidup kepada adat dan orang kata tradisi kan. Jadi dia, mungkin moyang-moyang dulu buat macam tu. Jadi pengkat-pengkat yang tu ikut. Jadi masa tu pula ajaran agama ni belum lagi meluas sangat. Dia orang solat, tak solat, tapi pendedahan tentang apa itu bersyirikkan Allah, apa itu yang Allah larang. Yang macam dulu orang perempuan dia sepakat letak selendang atas kepala aja. Dia tahu perempuan dia kena tutup aurat, tapi dia tak tahu macam mana kita nak ditutup aurat tu. Lepas tu kita tengok orang dulu habis-habis pun kain batik kan. Jadi kerubung dengan batik kan. Maksudnya terlalu cetek ilmu pengetahuan dia. Bukannya dia orang kata kita panggil jahil lah. Kita panggil jahil. Semoga Allah ampunan segala nenek moyang turunan kita yang dah lama pergi, yang kata Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Okey, kita ada masa lagi 10 minit. Kalau ada soalan boleh dikemukakan sebelum sebab apa ni ayat yang sebelum ni terlalu panjang untuk nak diuraikan. Boleh kita sembang topik yang lain pun tak apa, topik yang luar. Saya nak minta pencerahan lah. Kalau katalah kita ni hidup dalam keluarga yang ada di antaranya tak solat, terutama orang tua. Contoh mak kita atau mak mertua. Kita ni duduk serumah dengan dia, kita nak didik anak kita solat, tapi mak kita ni tak solat. Macam mana Ustazah? Dia memang sebab apa yang Kak tanya ini, kami juga mengalami benda sama. Kami bapa saudara lah kan, arwah dahulu. Dia memang tak nak solat Kak. Tak nak solat. Kita dah tua, tapi tak nak solat. Kita dah cakap macam-macam dah. Mak pun dah cakap macam-macam, abang pun dah cakap macam-macam. Macam nak dihalau, mana dia nak pergi. Dia tinggal sorang-sorang diri dia. Kan. Lama ni satu hari abang ni dapat idea, setiap kali solat ada sejadah kosong kat belakang. Ada sejadah kosong setiap abang. Lepas tu mula-mula dia tak tanya. Dah lama dia tanya. Kata apa ni dia panggil Abah Ustazah ni dia panggil Zah, tu kenapa letak sejadah kosong kat belakang tu? Dia kata sejadah tu dengan nunggu. Dia kata tengah nunggu abang solat. Dia kata pergi sini. Lama tak abang buat gitu, maka masa tahun juga. Dah lama-lama kan, dengan izin Allah Ta'ala, mungkin dengan doa-doa adik dia kan, lama-lama dia tergerak hati dia. Satu hari dia tanya dekat abah, duduk kat tangga, dia kata dia memang tak tahu nak campur. Dia kata dia tak tahu nak campur. Dia kata macam mana dia nak semayang. Dia kata kalau dari dulu abang tak degil, adik dia cakap lah, kalau abang tak degil daripada dulu, dah lama dah abang pandai semayang. Sebab abang degil, kata abang ikut nafsu abang. Tapi tak apalah abang, kata alhamdulillah Allah buka pintu hati abang. Abah ni ajar, abah ajar lah dia main. Tapi itu salah satu. Lagi satu kadang-kadang tu, orang yang macam ni kita tak boleh berkasar pun dengan dia. Orang yang macam ni kita jangan hina dia. Allah Ta'ala tak suruh kita hina dia, tapi Allah Ta'ala suruh kita pujuk je Kak. Pujuk doa. Tu je yang mampu kita Kak. Kita tak mampu yang lain. Sebabnya bukan bidang kuasa kita pun. Cuma jangan kita buat tak kerti dah. Maksudnya dah lah tak nak solat udah. Buat kau lah, kau dah tua, pandai lah kau sendiri, kau pun nak mati, hidup nak mati. Kita cakap tak boleh, kita tak boleh cakap gitu. Kita kena ajar. Bila nak solat dia, Kak ataupun Mak, Dik, jom solat, masuk zuhur dah ni. Okay, dia tak datang juga kan. Lepas tu kan masuk satu waktu lagi, panggil lagi, elok solat. Kita ni tak ada lain dalam hidup ni. Kalau tak solat, nak mana bawa badan kita ni? Cakap gitu. Lepas tu nanti pujuk lagi.
Sambil-sambil tu kita buatkan air ke. Air tak payahlah baca yang hebat-hebat pun. Kita baca Fatihah tu je. Baca Fatihah 3 kali. Ya Allah, berkat surah Fatihah ni, ya Allah, lembutkanlah hati siapa nama dia, supaya dia solat sujud padamu, ya Allah. Kita buat macam tu. Sama ada siapa ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita ke, tak kisah, kita bagi je air tu. Supaya dia kan, moga dengan dia minum air tu lembut hati dia. Kadang-kadang orang yang tak nak solat ni, saya perhatikan, dia bukan apa, hati dia kotor, hati dia hitam. Hati dia hitam. Bila hati hitam, ingat ke nak solat? Tak ada ingat nak solat pun. Keras macam batu. Lebih keras daripada batu hati dia. Sebab tu dia tak nak solat. Orang kan macam mana dia jahat pun, kalau dia solat, dia ada juga apa dia kebaikan yang dia buat. Tapi kalau orang tak nak solat, kita tak tahu nak cakap mana. Nak kira mana pun kita tak tahu. Tapi sepertinya kita nampak hanya tak solat je, sebab bersedekah bagus, cakap mulut ni betul ke? macam mana tu? Itu yang kita cakap tu, orang ni solat dia tak daya. Puasa sebulan dalam Ramadan. Nak antara puasa dengan solat mana lagi berat? Kalau ikut logik je, puasa lah tu berat sebab tak boleh nak makan, tak boleh nak minum kan. Tapi kenapa yang solat tu lagi berat pada dia? Sebab yang berat itu bukannya apanya, hati dia tu. Hati dia. Ada kadang-kadang kita tengok orang ni macam-macam PL. Kalau buat sedekah, ya Allah, tak berkira langsung. Kalau dengan adik-beradik, tak berkira langsung. Tapi solat tak ada. Adakah dia anggap solat dia tu, dia dengan sedekah dia tu akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan solat? Tak. Malahan bila tak solat, apa jua kebaikan Allah tak pandang. Kau buatlah tinggi gunung pun, sedekah amal jariah kau. Tapi kalau tak ada solat, habis semua tu, luput semua, bagaikan debu-debu di tiup angin. Ingat tu. Kita apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, nak buat sedekah banyak ke, nak buat wakaf banyak ke, pastikan dulu kita solat. Bila puasa sia-sia puasa, senang cakap. Ibaratnya apa orang kata, berlatih cuci perut je lah, daripada makan dan minum. Tapi tak ada apa, sebab dia tak solat. Dia apa-apa pun solat, baru cabang dia masuk puasa, sedekah, Quran. Kalau ada solat pun tak nak masuk macam mana? Kan? Sebab orang yang apa ni tak nak solat ni azab sangat sebenarnya. Dia yang tak perasan azab dia. Azab ni awal tak solat datang dunia tu dah dapat dah. Dah dapat dah. Kalau dia senang, dia akan senang saja-saja. Istidraj. Kalau dia susah, memang dia susah, tak ada jalan nak selesai susah dia. Itu bagi orang yang tak solat. Banding dengan orang yang solat ni, walaupun tak cukup, ada lagi Allah bagi peluang pada dia. Ada lagi Allah bagi peluang pada dia. Tapi kalau tak solat ni, segala nikmat tu habis dah pada dia. Tak ada apa. Ibaratnya orang kata apa? Badan kita nampak, tapi sebenarnya kosong. Kosong gitu. Jadi kalau boleh pada ahli keluarga kita, pujuklah. Selagi kita boleh pujuk, selagi kita boleh cakap dengan dia, kita cakap dan pujuk dan doakan. Tapi jika sekiranya sampai dia melenting-lenting marah itu diam. Cuma jangan hina dia. Sah kau ni neraka. Confirm kau ni neraka. Orang kalau tak solat dia tak ada tempat lain neraka. Siapa kita? Kita tak tahu mana kalau Allah nak bagi kan. Saat dia nak mati tu, dia sempat bertaubat. Kita tak tahu itu hak Allah. Kita ni jangan jadi manusia yang hipokrit. Orang kata kan, mentingkan diri kita sendiri je, mentang-mentang kita solat, kita hina orang tak solat. Jangan.
Memang dia tak solat, tapi kita tak ada hak nak hina dia. Kita ada hak pujuk dia, nasihat dia, doa dia. Tu je. Lain tak ada. Sebab memang berat sebenarnya pada kita bila ada ahli keluarga kita tak nak solat ni. Memang berat sangat. Kita rasa seksa sangat. Sebabnya ialah kita rasa macam beban yang kat tengkuk kita ni rasa berat. Orang tak nak ahli keluarga yang tak nak solat. Walaupun orang kata dalam rumah tu ada 10 orang, seorang boleh tak solat, tapi cukup menyeksakan kita. Kan? Kerana ikut boleh apa seorang dia tak solat pun. Tapi fikir bagi kita yang tahu hukum apa itu solat, meninggalkan solat, kita rasa ya Allah beban sangat pada kita. Kita rasa nak kaut dia. Rasa nak tak tahu nak buat macam mana dia. Sampai gitu. Ni ustazah kan bila katalah dia dah memang tak solat daripada muda, dah tua-tua macam ni kan. Dengan kencing manis, lepas tu luka, bila kita kata tak semayang. Macam nak semayang kaki berkudis, dia kata gitu kan. Tak boleh kena air, banyaklah alasan. Lepas tu kalau dah okey, kenapa tak semayang? Bangun pun tak larat, dia kata dia kan. Jadi Allahu Akbar. Dia memang gitulah orang. Tapi kita simpati, macam mana nak bagi dia semayang sampai bila kita sembang, ya Allah, bukanlah betul lah ustazah, kita pun tak pasti kita masuk syurga atau tidak. Tapi bila melihat yang kita ni pun tak confirm masuk syurga, bagaimana pula keadaan dia yang memang betul, kita sedih. Itu sebab kita sedih. Kita jadi tekanan pada kita. Sebab kita kata, kita tahu diri kita ni pun belum tentu lagi. Ini pula dia sengaja tak nak solat. Kan? Sengaja tak nak solat. Ya Allah, kita tak tahulah kenapa ada orang yang tak nak solat. Dia orang kata apa? Dia cakap Ajak dia sama-sama semayang. Dia kata apa? Dia tak dapat lagi apanya seru daripada Allah Ta'ala. Hidayah. Tak dapat hidayah. Macam mana dapat hidayah? Dia pernah minta tak tu? Kan? Pernah minta tak? Kalau dah tak solat, dah minta hidayah ke mananya? Kita ni boleh dapat hidayah. Untuk dapat hidayah, kita buat dulu. Macam contohlah, kita ni solat tapi kita tak pandai di solat. Kita minta dengan Allah, ya Allah berilah aku taufik dan hidayah, ya Allah. Biarlah sempurna solat aku ni, ya Allah. Biarlah solat aku ni kau terima, ya Allah. Itu hidayah. Tapi kalau dah solat pun tak nak hidayah, nak datang celah mana? Kan? Hidayah itu datang apabila kita mohon. Kalau kita tak mohon, tak ada nak datangnya. Jadi jangan salahkan orang lain. Itu dia menyalahkan Allah lah tu. Allah tak bagi dia hidayah, dia kata. Sebab tu aku tak solat. Habis yang Allah bagi dia nyawa tu untuk apa? Kan Allah Ta'ala bagi awal-awal lah kita tahu. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Betul tak? Awal-awal lagi Allah Ta'ala dah beritahu dah. Nak salah siapa lagi? Salahkan diri sendiri. Sebabnya ialah biasanya orang macam ni kebanyakannya ialah majlis tak nak pergi, nasihat orang tak nak dengar, kan? Dia buat hadia, dia buat kisah dia daripada muda sampai tua. Itulah sebab dia jadi teruk. Kurang-kurangnya dia ada campur dengan orang, ada pergi majlis-majlis ilmu. Walaupun orang kata masa dia muda dulu dia tak buat, tapi bila tua dia ingat balik dia dulu kan. Untuk guru ni ngajar dulu. Tak jadi. Gitulah. Ada soalan lagi tak? Satu je. Wanilah. Kakak tak ada. Kita tutup setakat ni dulu, insyaAllah. Kita akan sambung lagi. Masih lagi di bawah tajuk untuk mencari rahmat Allah pada minggu yang akan datang. Apa-apa pun siapa yang kita belajar pada hari ini, kesimpulannya ialah untuk nak diterima amal ibadah kita tak ada lain melainkan kita mendapat redha dan mendapat rahmat dan redha Allah Ta'ala. Jadi untuk nak dapatkan rahmat dan redha Allah Ta'ala, satu je jalannya, buat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan
bukan mengharapkan pujian manusia. Insya-Allah kalau kita melaksanakan dengan penuh ikhlas dan sempurna, tiada yang Allah tolak melainkan Allah terima. Dia nak tanya, pukul 5.30 tu boleh ke sembahyang tahajud? Boleh? Boleh. Boleh. Selagi belum masuk waktu Johor. Pada masa subuh. Malahan baru-baru ni Ustaz tanya Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad kan dia bagi tahu. Dia kata walaupun tinggal 3 minit. Dia kata walaupun tinggal 3 minit je masa lagi. Dia kata tolong jangan tinggal tahajud. Dia kata macam tu. Maksud gini, bukan kita saja tunggu sampai 3 minit pun nak buat kan. Maksudnya kita ni dalam hidup kita ni paling awak kata paling simple lah kita kata. 2 rakaat cukup. Tahajud. Jangan tinggal langsung. Jangan tak buat langsung. Tu saya kata tadi, kalau kita tak mampu nak buat, bangun pukul 3, turun pukul 4, lambat tu pukul 5, pukul 5:30, 5:30, 5:45. Kan? Lagi belum azan, bolehlah dibuat. Itu kesnya kalau kita tak sedar. Kalau kita memang tak tersedar, kita sedar, ya Allah dah 5:45. Cepatlah bersihkan diri, ambil wuduk apa semua, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Itu kalau kita tak sedar. Tapi janganlah sengaja tak sedar. Baru. Lepas tu dia pejam biji, tengok lagi. Ni mesengah, saya kata ni mesengah boleh pergi. Itu janganlah. Kan? Maksudnya bila Allah dah kejut kita, buat je lah. Katalah Allah kejut kita pukul 3 pagi. Kan? 3 pagi. Tak payah nak mandi ke apa ke. Ambil dia, bersihkan diri, bersijat dia dulu, ambil wuduk, angkat takbir, buat 2 rakaat, doa, bagi salam. Kan? Salam. Baik dia simak tidur. Betul? Boleh? Tahajud boleh? Betul. Tak ada. Kalau kita kata itu, kalau orang kata memang kita mampu 2 rakaat saja. Tapi lagi baik kalau kita buat buat macam Ustaz Abdul Somad cakap, dia kata sebaik-baiknya, afdalnya. Dia kata sebelum tahajud buatlah 2 rakaat. Solat sunat wudu katanya. Lepas wudu taubat 2 rakaat. Lepas tu dia suruh kita buat 8 rakaat tahajud. Lepas tu dia kata hajat 2 rakaat. Lepas tu tutup dengan witir 3 rakaat. Dia ajar. Dia kata bangunlah dalam pukul 3 atau pukul 4 pagi. Dia kata. Jadi kalau kiranya enggak mampu, cukup 2 rakaat. Yang pastinya enggak ditinggal langsung. Baik Bu. Ustazah, tahajud dengan solat taubat mana dulu? Jadi kalau bolehnya macam banyaklah mengatakan kita ni sebab bangun waktu tahajud. Dia kata tahajud dulu. Tapi pula sebelum kita nak ni, ada juga bahagian pendapatnya ni. Dia kata bangun-bangun tu mohonlah ampun dulu dengan Allah. Kan, taubat dulu. Lepas tu baru berserah diri pada Allah. Lepas tu baru bermunajat pada Allah. Itulah. Dia dua-dua tu boleh. Tahajud dulu, lepas tu taubat boleh juga. Taubat dulu, tahajud. Yang pentingnya buat. Jangan duk cerita taubat, jauh dulu taubat langsung tak buat. Kan? Boleh Boleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salata
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار